Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So hari ini aku membuat reaction untuk highlight perlawanan di antara Selangor dan juga Terengganu ni. Selangor selaku tuan rumah pada perlawanan ni, dan kita akan tengok sama-sama apa yang terjadi di sepanjang perlawanan, hasil daripada highlight yang telah diberikan lah. Selepas tu aku akan membuat review mengenai perlawanan ni. Ulasan aku, apa pendapat aku untuk perlawanan ni, apa yang telah dipamerkan oleh Selangor dan apa yang membuatkan Terengganu kecundang pada perlawanan ni. So okay guys, jom kita tengok highlight tersebut. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Untuk perlawanan ni guys, aku memberi harapan Terengganu mampu untuk mengalahkanlah Selangor pada perlawanan ni. Tapi aku tidak boleh nafikan juga bahawa Selangor sekarang berada satu momentum yang cukup bagus selepas diambil alih oleh Tan Cheng Ho. Itu pasal aku yakin sebenarnya Selangor ni mempunyai kesempatan utama yang cukup bagus sebenarnya. Tapi aku tidak tahu kenapa coach dari Jerman tu unable to unlock potential sebenar pemain Selangor. Dan terbuktilah sewaktu Tan Cheng Ho mengambil alih Selangor, di situ kita nampak sebenarnya di mana kelebihan dan kemampuan pemain Selangor sebenarnya. So agak kecewa juga lah. Pasal kalau Tan Cheng Ho mengambil alih Selangor lebih awal daripada tu, aku yakin mereka mungkin tidak akan berdatang ke kelima untuk saingan 2022 ni. Itu ya guys. So ini adalah gol pertama yang dilakukan oleh Cece Kipre. Kalau kamu tengok live tu guys, memang kecoh, memang kuat gila tiba-tiba suara di TV tu. So gol ni sebenarnya bagi aku dia bukanlah merupakan satu percubaan ataupun tenangan yang bagi aku cukup bagus daripada Cece Kipre lah. Kesilapan yang dilakukan oleh benteng Selangor sebenarnya, di mana benteng itu dipecahkan oleh salah satu pemain Selangor. Kalau kamu tengok situ kan, kalau diorang kekal, kamu tengok sekali ke sini masuk situ. Kalau pemain tersebut kekal berada di benteng tersebut, tidak membuka ruang, sebenarnya bola itu sebenarnya tidak akan masuk. So satu bagi kesilapan yang dilakukan oleh benteng Selangor lah. Kalau tidak akan terjadi gol ni sebenarnya. So dia adalah percubaan daripada Kepa Sherman. Satu gerakan yang cukup bagus daripada tiga pemain hadapan Terengganu ni. So Kepa Sherman, Cece Kipre, Faizal Halim setakat ini adalah merupakan satu combination yang cukup bagus untuk merobek gawang pasukan lawan sebenarnya. So sementara tu untuk percubaan yang dilakukan oleh Kepa Sherman, hasil hantaran daripada Faizal Halim tu sebenarnya ada diulas juga oleh pengulas perlawanan ni. Sebenarnya kalau Faizal Halim being selfish sikit lah untuk gerakan tersebut, ada kemungkinan besar dia berjaya untuk melakukan gol. Dia mampu untuk melakukan gol tersebut. Tapi dia membuat keputusan untuk memberi bola tersebut kepada Kepa Sherman. Unfortunately Kepa Sherman gagal untuk menyempurnakan peluang tersebut lah. Ini lah guys, gol. Boom. Aduh. Ini adalah satu permulaan, satu permulaan untuk Selangor kembali mendominasi perlawanan tersebut. At first sebenarnya agak seimbang lah perlawanan ni. Kedua pasukan mampu untuk membuat gerakan dan percubaan. Tapi selepas gol ni, aku nampak memang momentum tempo pasukan Selangor lebih konsisten lah daripada apa yang mereka tampilkan sebelum gol ni berlaku. Tengok guys, Mukhairi Ajmal, Quinton, Lopas, memang cantik. Ada 4 player yang aku akan sentuh untuk pasukan Selangor nanti. Aku akan share dengan kamu aku punya opinion tersendiri lah mengenai 4 player ni. Gol kedua. Aduh, bukan dia tidak dikawal sebenarnya untuk gol ni. Dia sebenarnya sudah dikawal sebenarnya, tapi terlepas juga. Puas hati guys, puas hati si Kayon ni. Kamu tengok juga. Nah, memang dia sudah, kalau pun dia Kepa Sherman yang guard dia. Mendiamkan seketika hitam putih di Petaling Jaya. Macam Kepa Sherman. Tapi unfortunately Kepa Sherman sebenarnya bukan defender.
So aku rasa kemampuan dia untuk mengekang gerakan tu memang agak limited lah. Ini adalah satu gerakan cukup cantik guys. Larian solo cukup cantik. Laju player ni. Oh tengok. Silap dia di sini satu adalah dia berada di satu angle yang sekiranya dia ingin menjaringkan gol. Angle tu memang tertutup. Kedua adalah tidak ada support daripada player Selangor. Tapi larian dia memang cukup cantik sudah. Okey, separuh masa kedua so guys. Ini satu percubaan yang cukup bagus dan satu tampanan yang cukup hebat lah daripada pemain Selangor dan juga penjaga gol Terengganu. Seterusnya. In swinger bola ni. Boom. Tidak ada siapa yang mengawal. Lepas tu ada signature goal lagi, signature move lagi. Cut throat. Aku rasa tidak ada player yang menyangka dia akan membuat larian tersebut dan mampu untuk menjaringkan gol tersebut. Kamu tengok di situ. Okey. Tidak ada seorang pun yang ingin mendekati beliau untuk membuat tandukan tersebut. Memang cantik lah. Memang cantik gila. Luar biasa di Petaling Jaya. Faisal Halim. Okey, ini adalah satu peluang yang cukup cantik juga sebenarnya, tapi gagal disempurnakan oleh Cece Kipre. Aduh. Okey. Satu tandukan yang cukup menarik. Dari Faisal ini juga cukup menarik. So, okey, ini lagi antara percubaan yang terdapat oleh Selangor pada penghujung perlawanan. Ini ke-70 lah sebenarnya ni. Boom. Okey, 2 player against 3 player guys. Satu tap. Satu percubaan. 1-on-1. Oh. Berjaya diselamatkan. 2 lawan 3 guys. Tembus juga defender Terengganu. Aduh. So, okay guys. Aku nak akan habis buat review untuk live reaction untuk highlight tersebut. Tapi apa yang terjadi pada peluang ni? So, ni sekarang kita berada di bahagian ulasan sudah. Apa yang terjadi pada peluang ni sebenarnya satu benda yang aku cukup tengok yang impact terbesar sebenarnya of course Tan Cheng Ho sebenarnya lah. Beliau telah mengubah, berjaya mengeluarkan potensi sebenar seperti mana yang aku cakap di awal video. Jadi berjaya mengeluarkan potensi sebenar pasukan Selangor. Tapi punca sebenar daripada persembahan yang dilakukan oleh pasukan Selangor ni adalah pressing yang telah dilakukan oleh player-player pasukan Selangor. Tactical ini diterapkan oleh Tan Cheng Ho dan berjaya disempurnakan dengan cukup bagus oleh pemain-pemain Selangor, di mana pressing yang mereka lakukan cukup konsisten dan dilakukan pada masa-masa yang sepatutnya. Kalau kita tengok bukan di mana bola tu berada pressing dilakukan, tidak. Aku lebih nampak ketika bola berada di bahagian kotak di Terengganu, dan apabila Terengganu berjaya sudah masuk ke bahagian menghampiri kotak di Selangor, di situ pressing dilakukan secara berkumpulan, very systematic dan konsisten. So ini yang menyebabkan pemain Selangor menjadi buntu, lepas tu tak tahu di mana perlu bola dilarikan, dan juga hasil daripada pressing ni mereka gagal untuk mencari 3 pemain utama di bahagian hadapan Terengganu, itu Kepa Sherman, Cece Kipre dan juga Faisal Halim. 3 player ni boleh aku katakan walaupun ada gerakan mereka berjaya lakukan, tapi pada kebanyakannya berjaya dikunci oleh pasukan Terengganu. Ini adalah pasukan Selangor ini adalah menjadi kunci utama kejayaan pasukan Selangor. Dan satu lagi adalah kesempurnaan corner kick yang dilakukan oleh Mukhairi Ajmal. Beliau mendapat hat-trick bukan melalui jaringan tapi melalui assist yang telah beliau lakukan. In swinger bola guys, memang. So ini aku believe bukan sengaja dilakukan, bukan terjadi pada peluang ni. Kalau kita tengok dari segi set piece yang dilakukan, positioning player, larian player, bagi aku memang mereka study lah. Memang sewaktu praktis tu memang ini adalah antara di dalam list mereka, itu menyempurnakan corner kick yang dilakukan. Pasal satu, mereka mempunyai player yang mampu untuk membuat tandukan. Kedua, mereka mempunyai Mukhairi Ajmal pada perlawanan ni. Yang bagi aku dia ni memang talented lah. Talented untuk
membuat hantaran, dan juga especially dia ni adalah merupakan satu advanced player maker untuk Selangor juga. Memang terbukti pada beberapa perlawanan ni. Aku ada mengikuti juga perlawanan-perlawanan Selangor. Sebenarnya Muhairi Ajmal ni adalah merupakan satu playmaker yang cukup bagus. Bagi aku dia layak untuk terus berada di pasukan Harimau Malaya dan diberi kepercayaan untuk mengemudi bahagian pasukan tengah Harimau Malaya. Dan untuk perlawanan ni beliau telah mendapat man of the match juga, hasil daripada contribution yang telah beliau lakukan. Seterusnya adalah edition si Kayon, guys. Kayon ni waktu permulaan Liga Super dia adalah merupakan saingan sengit penjaring gol terbanyak untuk Bergson. So pada permulaan tu memang agak teli jugalah hasil jaringan yang terlalukan, tapi unfortunately towards the end untuk pasukan Selangor ni tiba-tiba dia orang tidak berapa konsisten. Tiba-tiba coach dari Jerman ni macam buntu, tidak dapat unleash true potential untuk pasukan Selangor. So kalau Tan Cheng Ho ni sebenarnya masuk lebih awal untuk menghentikan beliau, aku rasa Selangor tidak akan berada di tangga kelima sebenarnya, guys. Mereka boleh berada di top 3 lah sebenarnya. Dan Sabah aku rasa memang tercabar jugalah sekiranya Tan Cheng Ho masuk lebih awal daripada perlawanan tersebut. Satu lagi adalah pertahanan Selangor ni yang berada Afro tu Syahrul Kanamadia. Aku kenal dia sewaktu match pertama Sabah menentang Selangor. Selepas tu aku dah follow juga beberapa match dia. Dia punya konsistensi untuk perlawanan agak turun naik. Sekejap dia okey, sekejap dia tidak. Tapi bila dia on form dia ada merupakan benteng pertahanan yang cukup kental sebenarnya. Dan Selangor lucky enough lah untuk perlawanan ni Syahrul berada di satu performance yang cukup bagus. Dia adalah selain daripada Muhairi Ajmal, dia adalah merupakan satu individu yang memberi impact, yang membantu Selangor untuk memenangi perlawanan ini. Dan satu lagi adalah Quinton Chen. Sempurna lah, itu aku boleh cakap. Pertahanan Selangor memang sempurna dengan adanya Syahrul. Quinton Cheng pun walaupun dia adalah merupakan bukan full back yang berada di posisi itu, dia adalah merupakan wing back. So kemampuan dia untuk bertahan, membuat larian, membuat overlap juga terbukti pada perlawanan ni. Banyak gerakan yang terhasil daripada beliau pun hasil daripada 1-2 atau kombinasi dia dan juga Muhairi Ajmal banyak mengucar-ngacirkan benteng pertahanan Selangor, benteng pertahanan Terengganu, especially di bahagian kanan, di mana posisi beliau lah. So itu adalah bagi aku contribution terbesar beberapa player dan juga hasil daripada taktikal yang dilakukan oleh kesemua individu yang terlibat untuk pasukan Selangor yang menyebabkan mereka memenangi perlawanan. Dan untuk Terengganu pula, guys, walaupun mereka berada di satu form yang cukup bagus, ini adalah kekalahan pertama mereka selepas 9 perlawanan kalau aku tak silap. Memang diorang berada di satu form yang cukup layak untuk mereka memberi advantage untuk mereka memenangi perlawanan ini. Tapi Selangor berjaya bilang orang memecahkan taktikal yang cuba dilakukan oleh coach Terengganu, seperti mana telah aku bincangkan di awal video tersebut. Berjaya mengekang 3 pemain utama di bahagian hadapan Terengganu, di mana kalau kita tengok match-match sebelum ni pun kunci sebenar Terengganu sebenarnya adalah terletak pada 3 player ni. Yang selebihnya tu adalah merupakan player-player yang cuba untuk memintas bola dan memberikan kepada mereka. Itu yang aku nampak untuk Terengganu. Again, ini adalah opinion aku, guys. So jangan kamu mengencang sana kalau apa yang aku cakap ni salah. Again, ini adalah opinion aku. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Itu aku cakap lah. So again, satu perlawanan yang cukup bagus sebenarnya. Aku memang terhibur lah Terengganu, Selangor dan juga Terengganu ni. Perlawanan yang cukup berbeza daripada Sabah menentang JDT, di mana kita tahu apa yang terjadi pada perlawanan tersebut. Banyak dicemari oleh insiden-insiden yang membantutkan tempo perlawanan. Tapi ini bagi aku tempo perlawanan dia cukup konsisten dan cukup sedap lah untuk mata memandang. So memang syok lah perlawanan itu yang aku boleh cakap. So itu ya, guys, ulasan ringkas pendapat aku mengenai perlawanan ni. So sila letakkan komen kamu di ruang komentar di bawah. Okay, untuk pendapat, aku mau tahu pendapat kamu juga. Tak kisahlah kamu ni orang penyokong pasukan Sabah kah yang meminati di antara kedua pasukan ni, atau pasukan penyokong pasukan Selangor ataupun Terengganu, mana-mana lah. Sila letakkan pendapat kamu mengenai match ini di ruang komentar di bawah. So guys, Assalamualaikum.